10.2 iaitu Malaysia dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Yang ini berkenaan dengan bagaimana Malaysia menjalankan hubungan ekonomi di peringkat antarabangsa, khususnya di peringkat serantau iaitu ASEAN. ASEAN. Okey, kita tengok contohnya Malaysia ni mengamalkan ekonomi pasaran bebas iaitu serari dengan perkembangan yang berlaku dalam dunia antarabangsa. Pasaran bebas ni maknanya kita berniaga dengan siapa-siapa. Kita tak mengamalkan pasaran tertutup, kita pilih-pilih. Tak. Pasaran tertutup maknanya kita berniaga dengan negara, dalam negara kita je. Tak. Kita berlaku pasaran bebas antarabangsa. Kita meluaskan segala apa yang kita nak berniagakan. Dan Malaysia memainkan peranan besar dalam hubungan ekonomi antarabangsa. Peranan tu dilihat melalui pelbagai perjanjian. Contohnya kita ada satu perjanjian iaitu ASEAN Free Trade Area ataupun nama dia AFTA dalam bahasa Melayu ni, kawasan perdagangan bebas ASEAN. Iaitu satu kawasan kita panggil, yang ni khusus untuk negara ASEAN. Yang tu dari segi kelebihan tarif dan juga cukai. Murah lah. Okay, dan Malaysia juga lantang dalam menyuarakan ketidakadilan dalam ekonomi, bertindak tegas bagi memastikan kedudukan ekonomi ini negara kita tidak terjejas. Dalam bidang ekonomi ni biasanya negara yang membangun akan ditindas dengan negara maju. Sebab itulah negara yang membangun ni susah dia nak pergi ke arah negara maju. Sebab walaupun dia pengeluar harga, contoh kita pengeluar minyak kelapa sawit kan. Tapi harga kita tak boleh tetapkan. Sebab kita ada pengimport terbesar. Contoh Amerika. Dia orang yang mengawal harga tau. Contoh minyak. Walaupun kita pengeluar minyak, kita tak boleh kawal harga. Dia ada satu negara, walaupun negara tu bukan pengeluar, dia adalah pengimport terbesar minyak, dia boleh kawal harga minyak tu. Dan benda tu bukan dilakukan secara buah mulut, dia orang ada perjanjian. Dia orang ada perjanjian, melalui perjanjian tu. Sebab itulah negara maju akan terus maju, negara membangun, nak pergi kepada negara maju cukup susah. Negara miskin akan terus kepada negara miskin. Itulah keadaan dunia sekarang. Sebab dia tindas dari segi ekonomi. Okey, kita tengok meluaskan pasaran ekonomi. Maknanya itu pertumbuhan ekonomi sebuah negara ni bergantung kepada keupayaan tersebut menjual barangannya ke pasaran antarabangsa. Kita kena banyakkan ekspor untuk meningkatkan hasil ekonomi negara kita. Kalau banyak import, bukan maju tu. Maju dari segi ekonomi lah, bukan maju. Kita kena banyakkan ekspor, kita keluarkan barang negara kita ke pasaran antarabangsa. Antaranya Malaysia bersetuju mempermudah dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN. Ni salah satu mempermudahkan dan meningkatkan perdagangan sesama anggota ASEAN yang menyebabkan menubuhnya AFTA. Okey, apa tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif untuk hasil keluaran negara ASEAN. Dan satu bentuk kerjasama ekonomi ini dalam kalangan negara ASEAN dilaksanakan melalui AFTA terutamanya untuk mengurangkan tarif dan cukai barangan. Maknanya bila benda ni kurang, jadi kos, contoh dari segi kos modal tu akan jadi murah kan. Dan benda ni dapat dijual dengan harga yang murah. Walaupun barang tu import, contoh barang kita ekspor ke Indonesia. Jadi penduduk Indonesia boleh beli barang tu dengan harga murah lagi sebab salah satu harga cukai barangan tu telah diturunkan harga berbanding dengan harga yang lain. Contohnya kita ekspor kereta, contoh kan. Kita ekspor kereta ke Indonesia. Kereta contoh lagi, kereta daripada China satu. Tapi kereta kita lebih murah lagi sebab kita ada kelebihan dari segi
Ni melalui AFTA. Jadi mungkin orang industri akan beli kereta daripada negara kita berbanding dengan negara China. Itu contoh. Sebab kita kena tengok, sebab dalam dunia ni, orang golongan kaya tak banyak. Golongan yang sederhana tu yang paling banyak. Jadi kebanyakan kereta keluaran negara kita banyak kepada golongan menjuruh kepada golongan sederhana kan. Contoh banyaklah Pro 2 Proton tu mengeluarkan kereta yang mampu milik untuk golongan sederhana. Okey, dan sebenarnya Malaysia terlibat sepenuhnya dalam AFTA ni. Penglibatan ni salah satu membawa kepada kebaikan kepada perkembangan ekonomi negara. Dan jangan lupa tengok benda ni dalam buku teks awak, maksud tarikh, maksud cukai. Ni benda ni penting untuk objektif. Hari tu awak dah terlibat dengan Cikgu Ravi, betul tak? Betul kan? Bengkel dengan Cikgu Ravi kan? Jadi Cikgu Ravi tentu ada bagi tahu kepentingan kotak warna kuning ni, info kan. Jadi jangan tinggalkan. Benda ni penting sebab mungkin lembaga dia akan tanya soalan objektif. Banyak dia ambil daripada sini. Sebab benda ni saya tengok pun daripada soalan SPM daripada tahun-tahun lepas pun sama. Banyak dia ambil daripada sudut info ni. Benda-benda ni, kalau yang ni banyak disoal dalam subjektif. Banyak soal dalam subjektif. Okey, ni logo AFTA. Okey, kita tengok yang kedua iaitu dominasi ekonomi negara maju. Dominasi ekonomi negara maju. Yang ni yang menyebabkan negara membangun susah nak keluar. Contoh nak mempromosikan barangan mereka sendiri. Okay, kita tengok antaranya perkembangan ekonomi Malaysia bukan sahaja bergantung kepada pasaran domestik. Sebab kita tak boleh bergantung kepada pasangan luar negara, dalam negara kita. Domestik ni maknanya dalam negara kita lah. Kita juga mesti pasaran antara bangsa. Tetapi kita terdapat halangan. Salah satu berhadapan dengan sikap negara maju yang mengenakan pelbagai sekatan, contohnya halangan perdagangan, contoh dalam bentuk tarif dan cukai. Dan benda ni menjejaskan. Tarif dan cukai maknanya mahal. Contoh cukai tu mahal. Bila mahal, jadi barang kita masuk dengan cukai yang mahal, kita nak jual, kita mesti nak untung kan. Jadi kita kena jual dengan harga yang mahal. Dan benda tu mungkin untuk orang kebanyakan agak susah lah untuk membeli kalau barang-barang apa, contoh kereta ke kan. Contoh kita pergi masuk pasaran UK, kereta. Negara kita dah lah, bukannya kata tak terkenal, cuma belum meluas kan. Jadi kalau kita masuk dengan harga yang mahal, mana orang nak beli? Kita nak bandingkan dengan Mercedes, Peugeot, jenama-jenama Jepun, memang kita ketinggalan lah. Tapi kalau kita masuk dengan harga yang murah, mungkin akan dibeli. Sampaikan ada satu saya baca dekat mana hari tu dalam akhbar, kereta Malaysia lah, saya tak ingat Proton ke Pro 2 ke, saya ingat. Down payment, bayaran pendahuluan £1 boleh bawa keluar kereta. Sampai macam tu kena buat untuk menggalakkan orang beli kereta kita dekat Eropah. Bayaran down payment £1. £1 ni darat duit kita lebih kurang RM6 lebih macam tu. Macam tu. Dan harga tapi ada juga kalau awak tengok kereta kita masuk contoh negara Sri Lanka, tak silap saya, sebab cukai diorang mahal,
kereta kita sampai ke pergi kepada, kalau convert duit kita, pergi kepada ratus ribu, kereta 100 lebih. Tak silap saya Myvi ke yang Proton punya, Proton Saga ke apa. Salah satu cukai. Cukai negara diorang mahal. Bila mahal, kita kena jual dengan harga yang mahal. Tapi adalah yang beli golongan yang berpendapatan tinggi. Macam Sri Lanka boleh lah. Sebab nak banding dengan harga negara, harga kereta kita dengan harga kereta jenama luar negara yang tersohor, kereta kita lagi murah lah walaupun 100 ribu. Mungkin harga kereta menjadi tu pergi kepada juta-juta. Ya, sebab cukai ni bergantung kepada negara, dia bukan kepada dunia yang mengawal harga cukai, tak, dia kepada atas kepada negara tu nak bagi berapa persen cukai. Okey, dan Malaysia ni bersuara agar diberikan salah satu, ni kita bersuara agar diberikan layanan yang saksama kepada semua negara. Dan benda ni dibangkitkan dalam pelbagai forum antarabangsa, antaranya di PBB, ASEAN Cooperation, ataupun kita panggil APEC, ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Yang ni. Okey, itu dominasi. Dan yang ketiga iaitu kerjasama pembangunan, kerjasama pembangunan ekonomi segitiga. Okay. Yang ni kita tengok Malaysia juga memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi yang melibatkan kerjasama segitiga, iaitu namanya pembangunan wilayah baru yang dimajukan bersama-sama negara anggota ASEAN. Dan benda ni dapatlah keuntungan bersama apabila negara jiran saling membantu bagi memajukan kawasan yang terlibat. Ni antaranya contoh segitiga, antaranya Singapura, Indonesia, Malaysia. Dia buat lingkungan kawasan. Antaranya kita tengok Malaysia memperoleh manfaat besar melalui kerjasama ni kerana dapat salah satu mengurangkan monopoli pasaran antarabangsa dalam ASEAN daripada negara maju. Salah satu kenapa? Sebab cukai kita murah, kita dapat masukkan barang dan jual dengan harga yang murah, dan orang dapat membelilah benda tu dan dapat mengurangkan monopoli barangan dalam ASEAN tu daripada negara maju. Selain itu, negara kita juga dapat mengurangkan kebergantungan pasaran kewangan antara bangsa dan mewujudkan pelbagai badan berkaitan seperti contohnya Koperasi ASEAN, Bank ASEAN, dan ada cadangan untuk menggunakan wang ASEAN. Sebab apa? Sebab satu, kita boleh membendung campur tangan ekonomi negara maju. Ni antara inilah contoh kita buat satu kawasan untuk buat perdagangan, dan benda ni contoh dia bagi free tax ke, free tax maknanya cukai, bebas cukai. Contoh barangan Singapura masuk ke Malaysia bebas cukai juga. Ada. Sebab itulah pentingnya satu-satu pertubuhan ni macam ASEAN. Kita bekerjasama dari segi politik, ekonomi, berniaga sesama negara tu dah okey dah. Walaupun kita, kalau contoh kita mengharapkan pasaran Amerika, teruklah kita bukan sebuah negara yang contoh dari segi apa-apa, dari segi kenderaan, dari segi peralatan apa-apa, baju ke apa kan. Jadi kita berniaga antara negara, dan benda tu dapatlah meluahkan pasaran ekonomi negara kita. Okey, antaranya lagi menangani kemelesetan ekonomi. Menangani kemelesetan ekonomi. Okey, macam kita tahu, kita pernah mengalami kemelesetan ekonomi ni pada tahun 1997 hingga 1998.
8. Kebanyakan negara Asia ni bermula salah satu menyebabkan kejatuhan nilai ringgit. Salah satu disebabkan ni lah, spekulasi mata wang. Okay, dan menurut Tun Dr. Mahathir pada waktu itu menjadi Perdana Menteri, dalam buku The Malaysia Currency Crisis How and Why It Happened, perkembangan ni menyebabkan pelabur luar, menarik pelaburan mereka di Malaysia hingga menjejaskan ekonomi. Sebab kita memang mengharapkan pelabur masuk. Okay, dan Malaysia didesak, contoh didesak mencontohi langkah yang ambil negara lain. Contohnya menggunakan tabung kewangan antarabangsa IMF. Tapi negara kita tak nak, enggak menerima. Dan Malaysia menggunakan pendekatan sendiri. Salah satunya memulihkan keadaan termasuk menambat kadar ringgit Malaysia iaitu RM3 $1 pada waktu tu. Maknanya kita tambat. Walaupun kadar tu jatuh, tetap RM3.80. Walaupun kadar ringgit tu naik, tetap RM3.80. Dan benda ni kekal sampai saya ingat lebih 10 tahun rasanya. Lebih 10 tahun. Untuk memulihkan ekonomi kita. Kita tambat kepada tu. Kalau jatuh naik pun situ lah. RM3.80, $1. Dan langkah ni berjaya dibuat. Memulihkan ekonomi negara kita. Okay, dan satu lagi, mengantarabangsakan sistem kewangan negara kita. Contohnya, kita tahu sistem kewangan kita banyak menggunakan sistem Islam kan, sistem Islam. Contohnya kita menggunakan sistem kewangan Islam merupakan sistem kewangan yang berlandaskan syarak dan menjadi alternatif pada ni. Sebab tu kalau awak tengok bank kan, kita ada Islamic Bank, Conventional Bank. Conventional tu khusus untuk bukan Islam, Islamic Bank untuk orang agama Islam. Sebab kita ada peraturan. Antaranya kita terlibat dalam usaha membangunkan sistem kewangan pada tahun 2001 lagi. Antaranya membangunkan sistem kewangan Islam yang progresif, komprehensif sehingga menyumbang kepada keberkesanan sektor. Di Malaysia juga menduduki kedudukan utama dalam indeks kedudukan utama, indeks global, dan dengan kewangan Islam termasuklah menjadi pasaran suku terbesar. Negara kita ni merupakan negara utama pelaburan dana Islam. Antaranya Malaysia menubuhkan ataupun namanya Pusat Antarabangsa Pendidikan untuk Perkembangan Kewangan Islam. Ni sukuk iaitu CJ Kewangan Islam. Nanti dia tambah ni. Sebab tu penting warna kuning ni, dia ada maksud yang awak tak tahu. Maksud spekulasi wang, ni apa? Menambat kadar mata wang, ni ada makna dia. Jadi baca benda ni kalau boleh tulis, buat nota kecil. Untuk skor kertas 1. Wow. Okey. Ni gambar.